macam kita pertahankan dia. Dan ini satu perkara yang tidak wajar, dan sebab itu saya melihat kononnya ada rundingan Yang Bertahan Agung dengan raja-raja yang lain, satu perkara yang logikal dan masuk akal, terutama dalam keadaan bahawa Yang Bertahan Agung tertakluk kepada perkenan ataupun the pleasure of the rest of the rulers, dan di situ tak disebut apa yang membolehkan Yang Bertahan Agung dipecat daripada jawatan. Jadi maknanya kuasa yang begitu besar dan mutlak kepada majlis raja-raja untuk sama ada dan sebagainya lah. Itu. Kalau parlimen digantung, bagaimanakah dengan pembentangan bajet 2021? Saya kata tak digantung, tinggal lagi oleh kerana Yang Bertahan Agung ya. Jadi kita tahulah bila Yang Bertahan Agung siapa yang buat kan? Bukan Yang Bertahan Agung personally kan. Dan saya tak nampak dia boleh berlaku macam itu. Dan ini sebenarnya masalah dengan kerangka perlembagaan kita ni. Dia tidak menyediakan mekanisme tu. Ya. Yang Bertahan Agung ni bukannya Superman, maknanya dia boleh buat sendiri semua. Jadi kalau katakan Yang Bertahan Agung buat itu, bukan dia yang buat, kerajaan yang buat. Ini masalah dengan darurat ini. Ya, mageran tu tanam, bukannya ada sebut dalam perlembagaan. Ya. Dan mungkin ada beberapa legal question yang boleh bangkitkan mengenai mageran itu. Mageran ni satu bentuk saja, macam kata Colgate kan. Dia buat ubat gigi, brand Colgate, brand Modali kan, benda lah, ataupun Sensodyne ke apa kan. Tapi itu ubat gigi kan. Jadi mageran ni satu badan yang diwujudkan bila ada darurat. Tak semesti nama mageran, mungkin nama lain. Tapi sekarang isunya adalah siapa? Sudahnya Perdana Menteri lah, kebiasaannya Perdana Menteri lah. Ini yang bahayanya. If the Agung say yes to the request ataupun to the recommendation by Muhyiddin Yassin, nanti timbul persepsi bahawa Yang Bertahan Agung mempertahankan dia. Dan dia sekarang ni dipersoalkan, keberadaan dia sebagai Perdana Menteri dipersoalkan. Ya. Macam dan COVID di Selangor pun, saya membaca media, laporan media, ya, setengah tempat di Selangor tidak sepatutnya diisytiharkan sebagai kawasan merah pun. Ada satu dua kawasan yang saya tahu memang tidak ada kes di situ. Jadi apa yang berlaku di Selangor dilihat sebagai semacam disengajakan untuk apa nama itu? Untuk ya, sebab Selangor di bawah Pakatan Harapan kan. Dan tadi saya menerima telefon daripada seorang rakan di Selangor yang jelas bimbang tentang apa jadi pada kerajaan Selangor kan. Saya kata tak ada masalah sebab jangan lupa subscribe Ingat subscribe ada beberapa isu dan soalan daripada rakan-rakan pendengar dan pengikut Facebook Live ini. Apakah maksudnya Yang Bertahan Agung memperorok parlimen dalam konteks perlembagaan kita? Perorok ni maknanya diberhentikan, digantung lah. Dengan bahasa yang mudah lah, berhenti. Jadi itu diperuntukkan oleh perlembagaan dan tak semestinya berlaku hanya ketika darurat. Jadi walaupun ni keadaan agak luar biasa lah, tapi tak pernah berlaku sekarang ini. Tapi boleh dibuat. Maknanya Yang Bertahan Agung ada kuasa seperti itu. Maknanya untuk memberhentikan sidang parlimen itu. Boleh. Ya. Sudah pastilah dengan biasanya saya kerajaan lah. Tidak dilakukan secara bersendirian ataupun tanpa nasihat. Masa tu yang akan jadi ketua negara yang mentadbir? Tak ada, ini parlimen. Maknanya sidang parlimen itu. Proceeding di parlimen. Itu yang diberhentikan, ditangguhkan dan sebagainya lah. Ya. Jadi maknanya diberhentikan. Jadi benda itu boleh berlaku hatta di luar darurat pun, sebab perkara 55 dalam perlembagaan tidak menyebut soal darurat. Ya. Dan tak bergantung pada darurat. Jadi artinya, sebab itu saya katakan tadi, secara teknikal
Parlimen tidak digantung sebenarnya, cuma fungsinya mungkin dibataskan ataupun kerajaan itu boleh buat undang-undang tanpa parlimen. Jadi di situ yang mungkin orang melihat sebagai kesan yakni bahawa darurat itu menggantung parlimen, yang saya rasa ya tak salah lah. Tapi cara teknikal dia parlimen, perlembagaan tidak mengatakan kesannya ialah menggantung, tidaklah. Darurat, bolehkah Jaksa Agung menolaknya? Itu isu yang saya sebutkan tadi. Di kalangan sarjana sudah lama benda ni diperdebatkan sama ada yang di-Pertuan Agong bound by the advice of the Prime Minister atau tidak. Sebab kalau kita lihat kes Kalau Meningkan yang satu kes yang mencabar kesahihan, legitimacy dan legality tahun 1968 itu, mahkamah tidak buat keputusan di situ. Dia masih open question. Artinya yang Pertuan Agong masih boleh mempersoalkan. Sebab itu saya fikir apa yang dilakukan oleh Yang Pertuan Agong pada tahun 69 sewaktu diminta satu yang wajar ataupun dia boleh tolak. Dia boleh tolak. Ya. Terutama sekarang kan, kalau dahulu mungkin alasannya mungkin raja tidak ada akses kepada maklumat dan sebagainya. Sekarang ini dengan internet, dengan WhatsApp dan sebagainya, duduk dalam gua, dia ada penasihat dia. Jadi saya atau Yang Pertuan Agong boleh menolak Perdana Menteri itu. Sekarang beri contoh kan, dia sekarang ni belum diselesaikan lagi isu soal question mark over his majority itu tak diselesaikan lagi. Jadi kalau kita benarkan, if we say yes to this man, maknanya seolah-olah macam kita pertahankan dia. Dan ini satu perkara yang tidak wajar, dan sebab itu saya melihat kononnya ada rundingan Yang Pertuan Agong dengan raja-raja yang lain, satu perkara yang logical dan masuk akal, terutama dalam keadaan bahawa Yang Pertuan Agong tertakluk kepada perkenan ataupun the pleasure of the rest of the rulers. Dan di situ tak disebut apa yang membolehkan Yang Pertuan Agong dipecat daripada jawatan. Jadi maknanya kuasa yang begitu besar dan mutlak kepada majlis raja-raja untuk sama ada dan sebagainya lah. Itu. Kalau parlimen digantung, bagaimanakah dengan pembentangan bajet 2021? Saya kata tak digantung, tinggal lagi oleh kerana yang di-Pertuan Agong ya. Jadi kita tahulah bila Yang Pertuan Agong siapa yang buat kan, bukan Yang Pertuan Agong personally kan. Dan saya tak nampak dia boleh berlaku macam itu. Dan ini sebenarnya masalah dengan kerangka perlembagaan kita ni. Dia tidak menyediakan mekanisme itu. Ya. Yang Pertuan Agong ni bukannya Superman, maknanya dia boleh buat sendiri semua. Jadi kalau katakan Yang Pertuan Agong buat itu, bukan dia buat, kerajaan yang buat. Ini masalah dengan darurat ini. Ya, mageran tu tanam, bukannya ada sebut dalam perlembagaan. Ya. Dan mungkin ada beberapa legal question yang boleh bangkitkan mengenai mageran itu. Mageran ni satu bentuk saja, macam kata Colgate kan. Dia buat ubat gigi, brand Colgate, brand Modali kan, benda lah, ataupun Sensodyne kan. Tapi itu ubat gigi kan. Jadi mageran ni satu badan yang diwujudkan bila ada darurat. Tak seperti nama darurat, tak seperti nama mageran, mungkin nama lain. Tapi sekarang isunya adalah siapa? Sudahnya Perdana Menteri lah, kebiasaannya Perdana Menteri lah. Ini yang bahayanya. If the Agong say yes to the request ataupun to the recommendation by Muhyiddin Yassin, nanti timbul persepsi bahawa Yang Pertuan Agong pertahankan dia. Dan ini sekarang ni dipersoalkan, keberadaan dia sebagai Perdana Menteri dipersoalkan. Ya. Macam dan COVID di Selangor pun, saya membaca laporan media, ya, setengah tempat di Selangor tidak sepatutnya diisytiharkan sebagai kawasan merah pun. Ada satu dua kawasan yang saya tahu memang tidak ada kes di situ. Jadi apa yang berlaku di Selangor dilihat sebagai semacam disengajakan untuk apa nama itu? Untuk ya, sebab Selangor di bawah Pakatan Harapan kan,
Dan tadi saya menerima telefon daripada seorang rakan di Selangor yang jelas bimbang tentang apa jadi pada kerajaan Selangor kan. Saya kata tak ada masalah sebab yang pertamanya belum lagi, yang keduanya kalau berlaku darurat pun dia kena ada satu undang-undang yang lain untuk federal masuk di Selangor itu, macam di Kelantan dulu, bukannya boleh secara umum dengan darurat lepas tu buat tak. Jadi ini yang saya fikir akan menimbulkan masalah ataupun menjadi masalah kepada siapa yang nak buat tu, bukannya direct terus masuk ke Selangor dan ambil alih. Sebab itu yang saya fikir mereka bimbang, dia takkan berlaku seperti itu. Kesan darurat kepada kuasa kerajaan negeri. Kuasa kerajaan negeri yang dibenar ataupun apa yang boleh dibuat di bawah perlembagaan dalam darurat ialah bahawa Parlimen boleh buat undang-undang atau mengambil tindakan di atas perkara-perkara yang telah pun diletakkan di bawah jurisdiction atau bidang kuasa negeri. Ini yang menjadi kebimbangan. Ini boleh berlaku. Jadi bila dah darurat, makanya kerajaan pusat sebuah darurat itu boleh buat perkara atau buat undang-undang melalui ordinance tentang subject matter ataupun perkara yang sepatutnya atau dalam keadaan biasa adalah milik kerajaan negeri, kecuali tadi tu agama adat istiadat Melayu ataupun kedudukan native Sabah dan Sarawak tadi tu. Kalau darurat tu maksudnya kuasa Menteri Besar dan Exco tu masih wujud. Masih wujud. Tapi kecuali kalau dia dah diambil alih macam di Kelantan dulu tu. Memang tujuannya begitu kan. Jadi itulah seorang pegawai dia dihantar ke Kelantan untuk jadi ketua pentadbir dan sebagainya. Ya. Kenapa Prof Syam Rahayu dan pensyarah-pensyarah lain gemar menggunakan frasa kuasa prerogatif sedangkan perlembagaan dengan jelas menghadkan kuasa-kuasa Raja Melayu? Saya tak tahulah. Tapi saya tidak melihat kuasa darurat ni, kuasa prerogatif pun. Sebab perlembagaan tak kata begitu. Prerogatif ni satu perkara yang memang hak dia inherently belong to that office dan tak ada sekatan. Itu prerogatif. Suka hati saya lah kan. Macam contohnya hak Perdana Menteri atau Menteri Besar untuk memecat menteri atau exco, itu hak Menteri Besar ada segi undang. Ya. Walaupun kenyataannya lain atau tak soalan, tetapi memang itu prerogatif. Maknanya betul lah kalau disebut begitu. Tapi dalam soal ini, dalam soal darurat ini bukan prerogatif, bukan. Ya. Dan memang telah menjadi perbahasan. Sama ada nasihat atau tidak, sama ada sendiri atau tidak. Mungkin kalau umpamanya dengan tiba-tiba Perdana Menteri dah tak ada ataupun kerajaan tu dah tidak wujud kan, berlaku gempa bumi yang tinggal hanya Tanah Agong saja, mungkinlah. Itu saya fikir satu senario, satu suasana yang logikal bagi saya untuk membolehkan Tanah Agong bertindak kan. Tetapi keadaan itu maknanya terlalu bagi likelihood atau kemungkinannya tidak, saya rasa tidak mungkin berlaku begitu ataupun sukar berlaku, tetapi boleh berlaku kan. Tapi nak mengatakan prerogatif, memang saya sendiri pun agak barangkali tertanya-tanya sebab berbahaya yang jelasnya berbahaya untuk kita meletakkan kuasa darurat ni sebagai contoh, sebagai prerogatif. Sebab kalau suka hati dia ataupun lain dengan kuasa agama, itu prerogatif betul sebab memang perlembagaan membenarkan raja-raja untuk melaksanakan kuasa tanpa nasihat ataupun against advice. Jadi itu boleh, tapi ini tak disebut. Ya. Kalau macam kes di Kelantan tu, adakah bila Parlimen buat usul untuk darurat di Kelantan tu kena tanya Sultan Kelantan dulu macam mana, ataupun just Parlimen saja? Tidak, itu tidak. Sebab raja-raja perlembagaan, maksudnya selagi tidak menyentuh bidang kuasa raja sebagai ketua agama dan ada Islam Melayu di situ, tak ada masalah lah. Sultan Kelantan tak boleh halang. Tak, sebab dia adalah raja perlembagaan. Maknanya pentadbiran Kelantan tu bukan di bawah direct di bawah sultan. Jadi apa yang berlaku di Kelantan pada tahun 77 tu begitulah. Tak boleh halang darurat. Tidak. Dan tidak menjejas sultan pun. Apa yang berlaku ialah seorang dari pentadbiran saja, pentadbiran negeri yang pada kebiasaan dijalankan oleh kerajaan negeri dan sebagainya, diambil alih oleh kerajaan pusat melalui seorang pegawai yang dihantar ke Kelantan. Ya. Kesan darurat kepada ekonomi pekerjaan rakyat
bisnes? Kesan mungkin ada sebab baik tidak baik itu tidak dapat dipastikan, tetapi apa yang menjadi problem, yang menjadi masalah ialah sebab kerajaan buat peraturan undang-undang itu tidak melalui parlimen. Jadi darurat itu membenarkan kerajaan buat undang-undang tanpa ke parlimen. Jadi tak ada bahas, tak ada apa. Ini macam diktator lah. Di situ betul lah. Ya. Dia buat undang-undang, suka hati dia buat decree lah, di-issue decree. Jadi macam circular tu sifatnya undang-undang. Perkeliling tu sifatnya undang-undang, seolah-olahnya kan. Jadi itu yang jadi problem. Jadi soal sama ada dia ada kesan kepada rakyat dari segi ekonomi dan sebagainya, itu satu perkara yang kita tengoklah apa isunya dan bagaimana dia dilaksanakan. Mungkin baik, mungkin tidak baik kan, sebab tak ada perbincangan. Kalau di parlimen kan itu membenarkan ahli parlimen untuk meneliti, untuk mendebatkan, dan mungkin kalau bil itu tidak munasabah ataupun lemah dan sebagainya, parlimen boleh tolak, tak luluskan. Jadi kalau dan itu tak boleh berlaku dalam darurat. Jadi kalau umpamanya dia buat satu ordinance untuk menyelamatkan koloni sebagai contoh kan, jadi tak boleh kata apa lah, sebab itu dah kuasa darurat sebagai contohnya. Kalau tiba-tiba ataupun pentadbiran yang diwujudkan selepas diisytihar darurat tadi nak menyelamatkan koloni sebagai contoh kan, atau nak mengecualikan kelas tertentu daripada rasuah sebagai contoh, boleh dilakukan dengan undang-undang itu. Atau nak menahan orang ke, nak merampas ke dengan buat undang-undang atau melalui kuasa darurat tadi. Darurat di Kelantan tu dia bincang di parlimen, dapat undi, tapi yang kes yang untuk Muhyiddin ni dia direct pada Yang Bertanggung. Kenapa dia tak buat sidang? Ini kita tidak tahu macam mana, sebab yang pertamanya akan dibuat satu pericarahan dulu, lepas tu apa dia punya detail dan sebagainya itu kita tengoklah kan. Sebab di Kelantan tu diisytihar dulu kan, selepas ketika itu berlaku demonstrasi dan sebagainya di Kelantan yang saya rasa memang ditaja lah kan. Itu saya katakan tadi, masalah lah satu lagi darurat je lah. Apa yang dikatakan sebagai ketidakstabilan huru-hara itu boleh diwujudkan, boleh ditaja, boleh dilakonkan. Saya ingat siapa yang biasa dengan reformasi tahu kan, siapa yang buat kacau, siapa yang bakar kereta dan sebagainya kan. Jadi ini yang kita tahu, yang kita bimbang. Dan kita tak mau benda ni orang kata di stage manage untuk mengesahkan satu perkara yang kesannya kepada kita tu cukup hebat. Jadi untuk isytihar darurat ni tak perlu undi parlimen macam di Kelantan dulu. Kita tak tahu apa yang berlaku selepas, dan kita menunggu apa yang dia nak buat, sebab setakat ini nampaknya tak berjalan lagi. Dari sudut perlembagaan? Tak, sekarang belum tak ada keputusan, tak ada lah. Sebab Agong tangguh lagi kan. Jadi kita tak tahu apa yang berlaku dalam 2 jam menghadap slot menghadap Perdana Menteri dengan Netanyahu. Kita pun tak tahu apa berlaku, apa yang dibincangkan. Tapi 2 jam tu saya fikir agak menarik lah. Dan tak ada apa-apa sampai tu. Jadi nampak macam setakat ini tak berjalan lah. Dan kalau tak berjalan, ini satu kebaikan juga. Saya fikir di situ yang kebaikannya. Sebenarnya bila tak berjalan ataupun tak ada apa-apa selepas itu, publik akan discuss. Dan ini yang akan mungkin memperkuatkan seruan dan desakan supaya say no untuk Muhyiddin kan, on this darurat kan, sebab dia dan kabinet dia. Dan ini saya katakan tadi, kalau akhirnya dia gagal untuk dapat benda ni, saya fikir Muhyiddin ni deep trouble lah. Susah lah bagi dia, sebab apa lagi nak dipertahankan kan. Itu dia. Boleh? Doktor, apa pembahagian darurat dalam perlembagaan? Tak ada. Sebab darurat ni satu benda yang kita faham sebagai satu turbulent lah, suatu kacau bilau, tidak stabil, yang boleh jadi politik, boleh jadi banjir, boleh jadi puting beliung, boleh jadi tsunami, boleh jadi ekonomi, boleh jadi penyakit, wabak dan sebagainya. Itu disebut dalam tafsiran darurat yang diberikan oleh mahkamah. Perlembagaan tak kata apa-apa, cuma dia mengancam. Cuma yang jadi pening kita ialah bila perlembagaan mengizinkan darurat diisytiharkan sebelum dia berlaku. Jadi kalau kita ada seorang Perdana Menteri yang trauma, yang takut,
yang ada mimpi ngeri sendiri dan Agong setuju dengan dia, memang kacau lah sebab diizinkan walaupun tak wujud tetapi imminent danger, dan imminent ni siapa nak ukur kan? Mahkamah pun tak boleh nak ukur, siapa pun tak boleh ukur kan? Hanya dia saja. Ini memang problem dengan darurat ni. Kita tak menafikan keperluan dia, tetapi yang masalahnya macam mana dilaksanakan, itu yang problem. Jadi ini yang problem sekarang ni. Bukan sekarang, memang selamanya darurat ni jadi problem itulah. Walaupun kita tak menafikan, orang kata alasan moral kenapa benda tu patut wujud. Jadi kita akur sangat, orang politik ni bukannya semua wali kan, jadi semuanya nak kekal berkuasa. Adakah darurat itu akan menjadi perintah berkurung? Mungkinlah, macam-macam lah. Sebab kuasa tu dah diberikan kepada pusat, macam-macam dia boleh buat. Dia boleh perintah kalau orang tak boleh keluar rumah, dia boleh buat perintah berkurung, dia boleh buat apa nama, larangan rentas negeri kan. Sebab hari itu kalau kita perhatikan mula-mula, saya rasa ramai masih ingat ada negeri yang membantah, ada negeri yang tak ikut kan, sebab dia kata ni bidang kuasa negeri dan sebagainya, atas alasan bahawa dalam perlembagaan kita bidang kuasa kesihatan ini benda yang dikongsi, ataupun state pun ada stake ataupun ada bidang kuasa. Jadi dengan ada darurat sebagai contoh, kalau darurat maka benda ni dia akan langgar saja. Mana state setuju tak setuju kena buat. Jadi macam contoh di Selangor baru ni yang bantah soal red zone tu, dia tak boleh bantah lagi sebab darurat. Jadi darurat ni macam orang kata borong semua. Macam orang kata pukat rimau lah, semua sekali. Jadi yang jadi masalah kepada kita yang prihatin kepada limited government tu, ataupun check and balance, itu masalahnya. Saya fikir kita dah panjang berbincang dah, saya ingat dah hampir atau lebih 40 minit kita bincang soal ini. Jadi saya rasa apa pun perasaan kita sekarang, apa yang penting ialah bahawa episod ini memberikan kita kesempatan untuk kita belajar, dan sudah pasti je apa yang berlaku sekarang ini memberikan suatu dimensi barulah kepada kefahaman kita tentang perlembagaan, khususnya mengenai darurat. Jadi dia berbeza dengan apa yang kita lihat sebelum ini, yang saya katakan tadi daripada zaman British sampai tahun 77 itu berbeza. Jadi ini akan menambahkan lagi angle, sudut, ya, bagaimana kita memahami itu. Dan saya fikir malam ini kita telah pun sedikit sebanyak meninjau beberapa isu, dan saya rasa tidak banyak grey areas dalam soal ini. Cuma soalnya sekarang setakat mana kita komited dengan demokrasi itu sendiri. Kalau kita komited dengan demokrasi, saya fikir tidak perlu, dan saya fikir kalau hanya setakat COVID kita boleh lakukan dengan cara ada pentadbiran yang fokus. Jadi saya setuju dengan Datuk Dr. Lokman Hakim tadi, yang saya ingat memberikan kritikan yang cukup pedas kepada Kementerian Kesihatan, yang itu harus dipikirkan. Dan saya rasa beberapa hari yang lepas Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar sendiri ada menyebut soal itu, soal kekeliruan dan kecelaruan dalam soal mengenai COVID ini. Dan sebab itu saya melihat tidak perlu kita buat darurat, ya. Jadi ini macam nak pukul lalat dengan tukul besi, tak patutlah, ataupun tak wajar. Jadi sekian, Assalamualaikum, jumpa lagi dalam topik dan isu yang lain. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe